Hai, Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk Kak Kek Kak Kuih hari ini KK akan ajar sesuatu yang sangat ringkas dan mudah tapi memang sangat sedap. Hari ini kita akan buat burnt cheesecake. Okey, kek ni sebelum ni pernah viral, sekarang pun masih ada yang suka lagi. Okey, banyak cheesecake kan, bagi KK burnt cheesecake ni sangat mudah sebab dia tak cerewet. Okey, dia tak perlukan tekstur yang fluffy. Dia juga tak perlu kerak, okey. Dan dia tak kisah pun kalau dia tergeseng atau bahasa Melayunya dia terhangus, okey. Sedangkan benda tu yang kita nak cari, okey. Dia punya hangus tu bukan hangus sebab rentung, tapi dia hangus sebab proses caramelize yang terjadi waktu pembakaran. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya, okey. Okey, untuk permulaan kita akan putar 250 gram cream cheese ni tadi bersama dengan setengah cawan gula. Okey, kuantiti gula ni optional. Kalau korang nak manis-manis sedang-sedang tu, korang boleh guna setengah cawan. Kalau korang rasa korang suka manis, korang tak rasa terlalu tak nak rasa terlalu cheesy, korang boleh lebihkan lah. Okay, yelah ikut selera masing-masing kan, sebab gula ni kita boleh adjust. Kalau kita rasa kurang lagi manis yang kita suka, kita boleh kurangkan lagi gula tu. Okay, so kita campurkan je. Ni saya pakai gula caster, senang sikit, nanti dia nak hancur. Okay, kita akan mix bersama sampai dia hancur dan sebati ya. Oops, sekejap ya, saya punya mixer belum hidup. Okay, sorry. Okay, okey, setelah dia sebati, okey, dengan gula tadi tu kan, okey, dah sebati, kita boleh masukkan kita punya 3 biji telur, okey. Telur ni boleh guna telur A atau B saja, tak ada masalah, tapi jangan guna telur yang terlalu kecil ya. Okey, A dengan B tu dah cukup sesuai lah untuk kita punya kek. Okey, sekarang kita putar. Okey, seterusnya, okey, kita akan masukkan kita punya lemon juice. Okey, yang ni lemon juice saya beli memang dalam botol macam ni, ada jual dekat bakery. Okey, kalau korang nak perah daripada sebiji lemon pun boleh juga. Okey, kita tinggal tambahkan dalam kita punya adunan. Okey, lemon juice ni fungsi dia untuk menaikkan lagi rasa cheese tu. Okey, kalau korang tak nak pakai lemon juice, okey, ada setengah orang tak suka kan, korang boleh letakkan esen vanila sajalah. Okey, saya dah pakai lemon juice, jadi saya tak akan letak esen vanila dalam ni. Okey, lepas tu kita putar sebati. Okey, kita sisipkan tepi-tepi dia, sebab biasalah kat tepi-tepi ni ada yang tak berapa clear kan. Okey, kalau korang tak ada sisip pun tak apa, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita akan tambahkan 2 sudu makan tepung gandum. Kalau tepung gandum ni korang boleh juga ganti dengan tepung jagung, tak ada masalah. Okey, kita pun tak nak resipi yang cerewet-cerewet, jadi kita ada pilihan tepung gandum atau tepung jagung. Okey, kita boleh je guna salah satu daripadanya. Okey, yang terakhir kita akan masukkan 125 gram
UHT wiping cream. Okey. Okey, kalau ikutkan UHT wiping cream ni, kalau dekat bakery dia akan simpan dalam chiller. Okey, sebab kalau kita simpan dalam freezer, dia punya tekstur akan rosak. Okey. Kalau korang pergi bakery, korang memang kena ambil dalam chiller lah. Kalau korang tengok yang dalam freezer tu bukan UHT wiping cream, yang itu adalah non dairy wiping cream. Okey. Yang ni kita perlukan sebanyak 125 gram. Okey. Andai katalah dekat tempat korang wiping cream UHT ni cuma ada botol besar, kotak besar, tapi korang rasa macam satu pembaziran sebab nanti lebih tu korang tak akan guna. Jadi pilihan lain korang boleh gantikan dengan 125 gram yogurt. Okey, yogurt yang plain tu. Okey, kalau yogurt yang plain tu korang tak suka, korang mungkin nak tukar flavor jadi mixed fruit ke mangga ke apa, nanti korang boleh tukar, tak ada masalah. Dia akan memberi rasa pada burnt cheesecake korang. Okey, so kat sini sebab yang ini adalah saya memang dah beli awal yang kotak besar, jadi saya guna je lah. Okey, 125 gram. Okey, yang ni kita akan putar hingga sebati. Okey, adunan kita dah siap. Kita akan masukkan dalam loyang dan bakar. Okey. Okey, untuk satu adunan ni biasanya kita boleh gunakan loyang 5 inci kalau kita nak kek kita tinggi dan cantik. Okey. Loyang 5 inci tu memang lagi kecil lah, tapi masa pembakaran dia adalah lebih lama. Macam loyang yang saya guna ni, saya guna 6 inci. Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, just nice. Okey. So yang ni biasanya dalam masa sejam tu dia dah cukup masak elok, dia dah brownish dia punya permukaan. Tapi kalau korang nak lagi burn, you all boleh tambah masa sehingga 1 jam 20 minit ke macam tu. Okey, untuk lebih burn lah. Okey, kat sini saya guna suhu 120 darjah Celsius. Bukan 120, 180 darjah Celsius untuk loyang saiz ni. Okey, sementara kita nak masukkan dalam loyang ni, kita panaskan dulu oven 180 darjah Celsius. Okey, untuk satu adunan ni. Okey. So, sebelum tu kita akan lapikkan kita punya loyang dengan baking paper. Okey. Baking paper ni korang boleh konyok-konyokkan je dalam ni, asalkan dia menutup keseluruhannya. Kalau macam korang nak bagi dia rata betul-betul keliling, letak elok-elok, tapak dia susun elok-elok pun boleh. Tapi kalau korang nak lebih macam style, okey, korang boleh masukkan je dalam ni. Dan kita rapikan bahagian dalam. Okey, so dia tak terlalu, nanti tak nampak lah macam dia terlalu licin. Dia akan ada macam satu pattern lah, konyok-konyok kat keliling tu kan bila kita angkat. Okey, boleh je masukkan dia macam mana, konyok-konyok pun tak ada masalah. Kita yang buat dia kan. Okey, so dekat sini saya dah masukkan baking paper ni. So kita rapikan lah. Lagi satu, burnt cheesecake ni kita perlukan masa nak sejukkan dia. Okey, bila lepas dia masak, kita tak boleh terus keluarkan. Okey, jadi kat sini baking paper ni, andai katalah korang nak buat banyak, korang tak banyak loyang, korang buat macam ni juga satu pilihan yang baik. Sebabnya nanti bila dia dah masak, korang boleh terus keluarkan dengan dia punya baking paper ni. Okey, boleh sejukkan dalam bekas lain dan korang boleh guna semula loyang korang untuk bakar kek yang lain. Okey, so sekarang saya dah siapkan baking paper ni. Okey, saya just tuangkan je adunan ni. Okey, saya punya saiz loyang tadi 6 inci. Okey, sekarang kita tuangkan dia. Okey, kita korek sisa-sisa tu, jangan bazir. Okey, sebab ni kek ni sebenarnya agak mahal. Jadi sayanglah kita bazir-bazir kan. Okey, so kita korek sampai habis. Okey, dah siap. Okey, ini dia rupa dia. So kita akan bakar dalam 1 jam dengan suhu 180 darjah Celsius. Tapi kalau korang suka yang lebih burn, okey, kalau Jawa cakap geseng-geseng, okey, korang boleh tambahkan sehingga 120 atau 130 minit pun okey.
Lagipun dia punya geseng tak rasa hangit lah, okey, tapi dia ada satu rasa sedap sebab dekat situ extra caramelize dekat dia punya permukaan. Okey, kita bakar dulu. Yang ni kita dah masukkan dalam oven kita. Kita bakar dia 180 darjah Celsius 1 jam hingga 1 jam setengah, terpulang ikut tahap geseng yang kita nak. Geseng tu yang burn tu lah, macam mana kita nak burn dia. Okey, kalau korang punya oven besar, dia akan makan masa lebih lama. Okey, kalau oven korang kecil, lebih cepat dia masak. Kalau macam saya punya oven ni agak besar, jadi saya biasanya ambil dalam 1 jam lebih sikit lah. Okey, kita letak pada rak paling bawah. Inilah hasil kek kita. Okey, nampak tak? Kek saya retak, lepas tu kat bahagian sini dia burn terlebih bakar. Sebabnya oven saya tu tak berapa nak stabil lah. Memang saya faham oven saya yang satu tu dia ada masalah sikit. Jadi bila kita bakar kek, dia macam cepat panas dan nanti kek kita akan pecah lah. Okey, tapi tak apa. Yang penting kek kita dah jadi. Jadi buat sementara ni kita akan sejukkan dulu dekat redai. Nanti agak-agak dia suam sikit, saya akan masukkan dalam chiller lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah. Okey, kalau korang nak makan panas-panas pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia agak lembut lah. Okey, bila kita masuk dekat chiller, dia agak stabil. Jadi masa tu kita boleh potong dan kita boleh hias lah. Okey, sekarang kita bagi sejuk dulu. Okey, sekarang kek kita dah sejuk. Kita keluarkan kek kita. Senang je nak tarik. Okey, kita boleh buka lah keliling dia. Okey, tak adalah susah sangat nak buka pun keliling dia ni. Okey, kalau rasa macam payah sikit, gunting-guntingkan dia je. Okey, kalau korang suka lagi gelap, korang boleh tambahkan lagi lah masa pembakaran sampai dia betul-betul burn lah kan. Barulah nama dia burn cheesecake kan. Ada orang dia suka yang gelap, ada orang dia suka macam sedang-sedang je kan. Lah, kalau bapak saya yang rentung-rentung tu mesti dia tak nak makan. Dia tak suka kek ke apa-apa yang berwarna coklat atau berwarna kehitaman. Okey, kita buka dulu. Okey, betul kan kek cakap? Kek ni sangat mudah, ringkas dan 100% memang akan jadi. Sebab kita tak perlu nak risau pasal tekstur dia nak yang cantik-cantik sangat ataupun tekstur yang gebu-gebu tu kan. Rupa dia pun sekadarnya lah. Okey, apa pun dia punya rasa cheese memang sangat padu sebab dia punya cheese memang padat. Dan kalau kita nak kek tu lebih tinggi, seeloknya kita guna loyang yang lebih kecil. Tapi masa pembakaran tu kita perlu tambah lah. Sebab bila loyang tu lebih kecil, kek tu lebih tinggi tapi masa membakar dia agak lama lah. Okey, kek rasa memang mustahil lah kalau korang buat kek ni tak jadi kan. So yang ni Keke nak tunjuk hasilnya. Ini kek yang Keke dah buat. Okey, memang ini tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah lah, tapi memang sangat berbaloi untuk dibuat. Okey, tengok ni dia punya tekstur dia padat kan. Padat tapi dia lembut. Oh, tengok. Memang rasa cheese dia, nak kata macam rasa cotton cheesecake pun ada juga, tapi cotton cheesecake lembut kan. Ini dia padat. Okey, padat tapi lembut. Okey, apa pun Keke nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kek Kak Kuih. Dan juga terima kasih untuk subscriber baru Keke. Dan terima kasih juga untuk korang yang sudi menonton daripada mula sampai habis. Dan tanpa sokongan Keke, siapa nak sokong diri sendiri? Okey, tanpa sokongan korang, siapalah Keke ni kan? Okey, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.